Tendi siapa? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi, salam Ramadan yang ke-22, tak silap saya kan? Yang ke-22 dan juga tinggal sedar tak sedar lagi 8 hari lagi, insya-Allah kita akan berjumpa pula dengan 1 Syawal, insya-Allah. Yang mana ialah tak kebiasaannya seperti sebelum-sebelum ni, iaitu sebelum ni kita teruja lah untuk menyambut 1 Syawal kan. Tapi tahun ni ada sedikit perbezaan, tak apa. Tu kemungkinan itu ialah salah satu daripada hikmah daripada Allah, insya-Allah.
Dan tapi yang pentingnya ialah 1 Syawal tu ialah salah satu daripada kemenangan kita sebagai orang Islam yang berjaya menahan diri daripada nafsu, daripada makan dan minum. So InsyaAllah 1 Syawal ni. Okay, terima kasih pertama sekali saya ingin ucapkan kepada semua yang sudi mengikuti mengikuti sisi perkongsian saya pada hari ini. Walaupun saya rasa tak adalah banyak kot, tapi sedikit sebanyak tu harap dapat membantulah kepada tuan-tuan, kepada puan-puan, kepada adik-adik di luar sana tu yang mana yang baru saja lepasan SPM tapi tak semestinya lah, saya rasa pun dia sesuai juga kepada pelajar-pelajar yang akan mengambil SPM ataupun tingkatan 4 pun sangat lagi sesuai. Sebab at least dia boleh buat perancangan lagi 2-3 tahun tu dia nak ke mana. Okay. Jadi berbalik-balik pada tajuk kita pada hari inilah, insya-Allah saya cuba kongsikan sedikit iaitu ke mana hala tuju selepas SPM. Sebenarnya soalan ni ramai yang bertanya pada saya lah. Bagaimana cikgu, lepas ni saya nak jadi apa? Bila dapat result, cikgu, apa yang terbaik untuk akan datang? Bukan setakat pelajar saja, tapi bukan pelajar saya, tapi juga parent-parent terutamanya. Bila kita sebagai ibu, ayah, mesti kita akan fikir apalah anak kita akan jadi kan. So kita pun nak bagi cadangan sebab mostly lah kebanyakannya sekarang ni yalah, mereka sekarang ni anak-anak ni masih buntu, tak tahu nak ke mana. Tapi kalau biasanya kalau sekolah-sekolah SBP, sekolah bahasa penuh tu biasanya dia memang dah ada banyak lah motivasi. Tapi mungkin ini juga salah satu sesi perkongsian yang sesuai untuk perancangan lah untuk masa akan datang Okay, mungkin saya boleh share sedikit lah slide untuk memudahkan lebih memahami right. Dia bila one way ni agak lain sikit lah kan, kita tak nampak crowded macam mana, faham tak faham ke. So kalau at least kalau rasa kurang faham ingin bertanya, boleh chat kat tepi Alright. Okay. Hala tuju selepas SPM. Persoalan yang sentiasa berlaku, biasa berlaku pada anak-anak kita, kepada adik-adik di luar sana. Habis saja SPM, apa nak buat sebenarnya? Nak kerja ke? Nak goyang kaki ke? Tapi saya rasa Alhamdulillah lah, kita kebanyakan ni masyarakat Malaysia ni memang dah didedahkan. Biasa lepas SPM tu kebanyakannya akan sambung belajar. Tapi lepas biasanya kalau nak bekerja pun sekejap je lah. Lepas SPM tu kerja sekejap, cari duit sikit kan baru kita baru sambung belajar. Okay. Ataupun ada ke yang berfikir nak kahwin ni? Kan, kalau kahwin ni, kalau zaman dulu-dulu ada kemungkinan tinggi jugalah kan. Sebab macam dulu kan peluang kurang ataupun ada masalah dengan kewangan kan, duit. Tu biasa masalah yang paling besar lah. Ataupun kalau orang dulu-dulu kata tunggu STP. Apa STP tu? Sijil tunggu pinangan. Saya harap-harap lah mana yang anak-anak, adik-adik yang di luar sana tu tumpukan, fokuskan dulu apa sebenarnya yang awak target, apa yang awak ingin jadi pada masa akan datang. So barulah bila dah berjaya, dah okey, barulah fikir pasal kahwin kan. Tapi yalah, siapalah saya nak ni. Okay. Alright. Okay. Selepas SPM. Okay, ini antara punca-punca yang menyebabkan keliruan. Okay, yang biasa yang berlaku sekarang ni, yang ramai yang masih lagi tertanya-tanya, masih lagi keliru, ke mana lagi sebenarnya, apa sebenarnya punca sebenarnya. Kan, sekurang-kurangnya bila akan datang, mungkin anak-anak kita akan datang tu, kita dah nampak lah kenapa sebenarnya benda ni berlaku kan. Sebab, yelah bila masih awal tu, kita perancangan tu lebih awal lah.
So antara sebab-sebabnya, yang pertama, cari perancangan awal. Dia tak mengenal pasti program pengajian yang diminta, yang menjadi pilihan. Kan? Sebab yelah, biasa sekolah tu, biasa masa saya zaman sekolah pun benda yang sama kan. Kita macam fikir, okay, banyak main dengan kawan-kawan. Nak pula sekarang ni, lagilah banyak distraction kan. Dengan PUBG dia, dengan Mobile Legend-nya. So, mungkinlah kot dia menjadi malas nak fikir, misalkan malas nak sabukkan kepala. Tapi tak boleh lah. Kalau boleh, kena pasti dululah. Apa boleh, tak semestinya terlalu singkat. Means ada masa untuk tengok mana yang terbaik. Yang kedua, puncanya ialah tak pasti apakah program pengajian yang ada ditawarkan untuk dipohon selepas SPM. Okey. Share screen saya hilang ke? Saya cuba. Saya diberitahu screen saya hilang. Sebentar. Okey. Saya diberitahu, Allah Akbar, diberitahu, ialah ni pertama kali kan, diberitahu yang slide tak keluar. Daripada tadi, okey, ni yang tadi yang saya cerita lah, yang untuk bebel daripada tadi tu, kerja, goyang kaki semua belajar atau kahwin. Kemudian, inilah punca-punca. Okey, punca-punca, macam mana masalah ni boleh berlaku? Sekurang-kurangnya, contoh macam ibu bapa ataupun mana abang-abang yang dah habis SPM tu, dia orang dah boleh bagi guideline ataupun bagi tujuh ajar pada adik-adik, kepada anak-anak yang seterusnya. Okey. Okey, yang tadi yang saya cerita panjang-panjang tadi, yang pertama tadi kata tiada perancangan awal. Tak kena pasti program pengajian pilihan yang nak dipilih ni. Okey, yang kedua, saya kata tak pasti apakah program pengajian yang ada ditawarkan. Masa zaman dulu, saya ceritalah masa zaman saya dulu, ya, memang masalah saya tak didedahkan banyak. Sebab masa zaman saya dulu masalah dengan kurangnya, orang kata dulu payah nak dapat internet lah. Sekarang ni semua hujung jari. Nak tahu apa, type saja. Pergi kat website, check satu-satu. Dah boleh dah. Apa benda, mana lagi universiti yang menawarkan, apa program yang ada. Kan? Saya dulu, saya ingat lagi, masa zaman saya dulu, saya pergi ke apa IPT punya, Institut Pengajian punya Carnival. Kemudian saya dapat satu buku, dan buku tu ada semua benda. Itulah salah satunya cara yang saya nak check lah. Tapi sekarang ni mudah dah sebenarnya. Maksudnya ibu bapa, abang-abang, adik-adik dah boleh tengok dah. Okay, boleh bantu dah sebenarnya. Okay, yang ketiga, tak tahu secara khusus dan lebih awal apakah syarat yang diperlukan untuk layak memohon ke satu-satu program. Ini hasil untuk program di IPTA. Okay, ini kenapa ini adalah salah satu punca? Sebab saya ambil contoh lah. Okay, contoh. Pelajar ni saya nak sambung ke matrikulasi. Okay, bila saya nak sambung ke matrikulasi, subjek yang saya wajib ada ialah matematik tambahan. Tapi disebabkan masa kat sekolah, tengok matematik tambahan ni ramai yang gagal. Ramai yang tak lulus. Kemudian tak naklah ambil kan. Bila tak nak ambil, tapi bila dah tahu, matrikulasi sayangnya sudah tertutup satu pintu. Kan satu rugilah kan. Kalau at least kalau ambil matematik tambahan pun, walaupun kata yelah macam saya dulu pun memang kita struggle lah untuk subjek matematik tambahan ni kan. Tapi still ada masa. Form 4, Form 5 kita still ada masa untuk belajar lagi. Untuk target SPM tu kita akan push sampai habis lah. Awal-awal memang satu benda pun tak faham okay. Itu salah satu contoh lah. Jadi kalau boleh tahu dulu apakah syarat yang diperlukan untuk layak ke satu program yang awak minat.
Yang kamu minat, yang anak-anak minat, yang adik-adik minat. Okay. Alright. Ada juga yang confused sebenarnya. Ada yang keliru. Selepas SPM ni, ramai yang kata, okay, saya nak masuk Menara Gading. Tapi, boleh tak saya masuk terus? Saya nak ada ijazah sekurang-kurangnya. Boleh tak saya masuk terus? Saya cakap, boleh. Saya nak tu masuk you macam mana je kan? Nak ambil ijazah terus boleh ke? Ini yang ada certain keliru, ada yang tak tahu. Okay, so saya bagi gambaran sikit graphly, apakah itu sebenarnya pilihan yang ada, apa jalan-jalan yang ada untuk kita masuk ke sekurang-kurangnya pergi ke ijazah. Okay, yang pertama, kita tengok pada sini SPM. Ini antaralah yang cerita-cerita tadi. Bila dah habis SPM tu, ada yang fikir nak berhenti belajar. Berhenti belajar sebab apa? Nak bekerja, nak berniaga, kan? Dan lain-lain. Okay. Sebab apa? Ada juga yang fikir sebenarnya lepas SPM tu, bila berhenti belajar, dia nak kumpul duit je lah. Kadang-kadang, macam ada ustaz katalah, ustaz kata, setiap orang jalan cerita dia lain-lain, kan, dan setiap orang ada reason, ada dia punya sebab kenapa dia pilih macam tu, kan. So ada setengah orang mungkin dia nak berhenti belajar, kita janganlah merendahkan, maksudnya mungkin dia nak berhenti belajar, nak bekerja dulu, nak cari duit dulu, kemudian barulah nak cari duit, kumpul duit untuk sambung belajar. Okey, hari ni yang kita nak cerita ialah apa pilihan untuk sambung belajar. Itu yang paling penting kan. Itu sebenarnya tajuk hari ni. Kalau tak ni, saya ni kuat melalut. Takut pula saya cerita benda lain. Okay. So harap tak melalut lah. Amin. Dengan hari ni pula. Kan ada ini puasa. Tak boleh. Tak boleh mengharap. Tak boleh kerana puasa. Itu bukannya alasan. Okay. So daripada SPM, kita akan sambung belajar. Bila sambung belajar, okay, yang pertama, awak boleh pergi ke sijil. Okey. Pergi ke sijil, ambil diploma, kemudian baru pergi ijazah. Ataupun selepas SPM, awak boleh terus pergi ke diploma. Ambil diploma, kemudian baru pergi ambil ijazah. Okey. Sebenarnya lepas SPM ni, tak ada yang terus ke ijazah tau. Tak ada. Kecuali kalau IPG lah, Institut Pengurusan Guru. Bila masuk tu dia akan terus 5 tahun tu memang akan terus untuk ijazah terus. Dia termasuk sekali dengan asasi semua sabit-sabit semua dia kumpul sekali dah. Maksudnya 5 tahun terus kat tu. Tapi yang lain memang akan ada satu stage dahulu barulah pergi ke ijazah. Okey. Okay, mana yang nak target ke PhD pun boleh. Ini salah satulah. Ambil ijazah, kemudian pergilah ambil master, kemudian boleh pergi PhD. Ataupun diploma, ijazah, ambil PhD. Okay. Ramai yang cakap ambil diploma panjang masa kan. Nak ambil, kenapa tak? Kita nak cepat kan. Nak ni. Setiap tu ada pro dengan cons lah. Bagi saya, pendapat saya, ada kelebihan, ada risiko dia dan ada kekurangan dia. Mungkin saya boleh share sikit lah sekejap lagi. Okey. Adik-adik ataupun ibu ayah boleh tanya dulu soalan. Ini soalan yang penting sekali, yang perlu tahu. Okey, yang sebelumlah kita nak sambung belajar, yang pertama kena tahu nak jadi apa sebenarnya ni. Ini soalan saya akan tanya kepada biasanya anak-anak murid saya lah. Saya akan tanya, awak nak jadi apa? So, bila nak jadi apa, tengok balik, apa kelayakan yang diperlukan. Itu yang bila saya cakap tadi, yang daripada awal, maksudnya daripada form 4 tu, dah tahu dah, okey, saya nak pergi matrikulasi. Matrikulasi, saya kena ambil NMATS. Okey, so nak tak nak, saya kena ambil NMATS. Nampak Okey, yang kedua, untuk tahu kita nak sambung mana belajar ni, kita kena tahu juga nak sambung belajar, IPT mana tahu program yang kita ada. Dia tak semestinya IPT lah, institusi lah. Termasuklah nak IPT program yang kita contoh lah. Awak nak jadi doktor ataupun awak nak jadi
lawyer. So bila lawyer, ambil doktor, dekat mana IPT yang ada. So bila dah tahu dah ada tu, kemudian barulah kita tengok apa sebenarnya syarat kelayakan untuk ikut program tu. Clear Maksudnya ada 3 Pertama kita kena tahu supaya kita tahu nak sambung belajar mana, dan last sekali check balik apa syarat kelayakan. Yalah kan, bila kita dapat result tu, kita tengok balik apa kelayakan kita yang dapat tu, adakah sesuai tak, adakah dengan kelayakan tu memenuhi tak kriteria yang diperlukan. Sebab apa? Sebagai contoh, kalau kita main pilih saja, main pick saja, kadang-kadang dia merugikan lah. Sebagai contoh bila kita nak isi UPU. Bila nak isi UPU ni, kan kita akan ada pilihan banyak kan. So bila kita isi tu, contohlah kelayakan kita tak berapa sangat memerasankan, tapi kita pilih doktor. Kan. Bila pilih doktor, so kelayakan kita ni tak layak. So bila tak layak, rugilah. Kan. Sebab nanti kan ada kemungkinan awak akan ditawarkan dengan program yang awak tak minat. Ataupun kita panggil sebagai, masa zaman saya dululah, orang panggil sebagai kos lelong. Kan? So mana yang kosong tu biasanya dia UPU akan tawarkan kepada awak untuk memenuhikan kuota. Biasanya kita tak boleh nak tukar lah. Kan rugi kan? Sebab itulah kau boleh tengok dulu apa syarat kelayakan sebenarnya. Alright? Okay. So, ini lebih clear lah. Ini yang utama ini antara yang utama. Biasanya pelajar SPM ni nak ke mana? Okay, biasa nombor 1 ialah STPM. Ataupun kita panggil Form 6 Yang kedua, Kolej Matrikulasi. Kolej Matrikulasi ataupun this one is under KPM Kementerian Pendidikan Malaysia. Yang ketiga ialah A-Level. Ini biasanya akan ditawarkan kepada pelajar-pelajar yang cemerlang. Pelajar cemerlang yang biasa nak pergi overseas, nak ke luar negara, biasanya dia akan ambil A-Level lah. Yang keempat, program asasi ataupun kita panggil sebagai Foundation. Okay. Foundation dengan Kolej Matrikulasi ni lebih kurang sama lah. Kan? Sebab dia lebih kepada asas ataupun fundamental. Okay. Kepada fundamental. Tapi adalah sikit perbezaan lah. Nanti kita akan tengok insyaAllah. Okay, yang dah keberapa dah? 2, 4, kelima ialah diploma. Yang keenam, STAM. Diploma ni memang ramai lah. Rasa ramai dah tahu Kita tengok juga nanti. STAM. Apa itu STAM? Saya rasa ramai juga yang tak tahu. Tapi kebiasaannya yang mana yang ambil STAM ni, memang diorang dah ambil daripada Form 4 dah tahu dah. Diorang akan ambil. Ada pilihan. Okay, kemudian yang last sekali ialah TVET. TVET ataupun Technical Vocational Education and Training. Ini yang semakin meningkat naik beberapa tahun ni sejak daripada, saya rasa ramai yang dah tahu, macam contohnya ada daripada teknik yang menjadi college vocational. Ini salah satu lah. Alright. Okay. Untuk sistem pendidikan di Malaysia ni, Alhamdulillah, Malaysia ni dah, orang kata dah berapa tahun dah merdeka? 62 tahun kan? 62 tahun. Tahun ni masuk 63. Belum lagi 63 nak masuk 63 tahun ni, insyaAllah. Alhamdulillah, kerajaan sebenarnya dah banyak dah melabur dalam sistem pendidikan kita dan banyak dah buat research yang mana yang terbaik untuk pendidikan Malaysia. Sebab apa? Sebab pendidikan ni memang sangat-sangat penting. Sebab itu ialah boleh kata menggambarkan sesuatu negara tu pada masa 5-10 pada masa akan datang. Okey, pendidikan kita bagus, insya-Allah negara kita juga akan maju. Okey, saya pecahkan kepada 2. Okey, untuk aliran pendidikan yang utama di Malaysia ni. Yang pertama ialah aliran akademik. Ni mana yang lebih minat kepada belajar lah. Teori, ada sikit-sikit praktikal. Kan? Lebih kepada biasanya yang dapat result yang
sederhana lah kan, sederhana dan ke atas. Kemudian yang kedua ialah aliran kemahiran. So aliran kemahiran ni rasa ramai yang dah tahulah kan. Kadang-kadang kita tengok pada anak-anak kita, tengok pada rakan-rakan kita, kadang-kadang mereka belajar memang bukannya dia bukannya tak pandai, tapi dia tak berminat. Dia lebih minat kepada, terutamalah yang di kampung-kampung, kawan-kawan saya pun sama macam sekarang kan, suka buka motor, komen motor, pasang lampu depan. Saya pun tak faham lah kan, lampu dah ada dah tapi tambah lagi lampu kelip-kelip tu kan, lampu kelip-kelip macam hari raya punya tu. Tu minat lah kan. So dia lebih kepada kemahiran. Sekarang ni alhamdulillah dia dah buka kedai motor dah. Kan kita tak tahu. Macam saya kata sebelum ni, iaitu setiap orang ada jalan cerita dia. Okay. Kita tengok pada aliran akademik. Okay, kita start dengan pertama sekali ialah foundation, ataupun kita panggil asasi. Okay, saya pecahkan kepada dua, iaitu kita ada asasi awam, kita ada asasi swasta. Asasi awam ni ia lebih kepada IPTA lah. Kebanyakannya IPTA kat Malaysia ni boleh kata semua dah ada dah asasi mereka sendiri. Kenapa? Saya rasa mungkin diorang nak dah preparation code untuk diorang punya program. Maksudnya bila dah ada asasi ni, dia dah ada dah. Okay, program ni dah ada dah, pelajar dah akan datang sebab kita dah ada asasi. That's why sebelum ni masa zaman saya ni dulu tak banyak asasi. Yang ada cuma tak silap saya ialah Universiti Malaya, okay, dengan UiTM. Universiti Malaya tu kita panggil dulu ialah PASUM, tak silap saya. Masa zaman saya masa PASUM pada 2006. Kemudian selepas tu dah start dah banyak dah macam cendawan dah kan. Setiap universiti pun dah nak tumbuh sendiri, dah tubuhkan sendiri mereka punya asasi. Okay, kalau PASUM dulu dia lebih kurang matrikulasi lah, tapi dia under Universiti Malaya. Okay, apa bezanya awam dengan swasta ni? Kalau kita boleh tengok, awam ni dengan swasta mostly sama, iaitu tempoh dia setahun. Okay, untuk cara permohonan, kalau awam biasanya mereka akan isi dalam online. Kalau untuk swasta, permohonan biasanya institusi itu sendiri. Sebagai contoh contoh saya di KPJ Healthcare University College, mereka ada foundation atau foundation in science. So cara saya nak mohon kat situ, saya kena masuk website dia, saya kena isi dia punya borang, form, barulah akan diterima. Okay, dia tak ada dalam UPU okay. Okay, kos pula. Kos ni awam ni biasanya akan lebih murah lah, lebih kurang 400 hingga RM1,000. Swasta biasanya dalam lebih kurang 3,000 hingga ke 20,000. Dia tengok juga. Okay, tapi ada juga setengah swasta ni mereka bagi waive ataupun dia bagi tak payah bayar foundation, tak payah bayar apa-apa, tapi dengan syarat you all kena sambung belajar di IPTS tu sendiri. Saya rasa ada banyak, termasuk dekat kalau ikutkan di KPGUC pun ada, di Unisel, Universiti Selangor pun tak silap saya dah buat juga. Maksudnya mereka untuk foundation tak perlu bayar, tapi wajib sambung di Universiti Selangor. Okay, so itu boleh check satu-satu. Okay, dekat universiti mana yang you berminat. Contohnya kalau you duduk dekat area KL, so nak duduk IPTS mana yang ada. Contohnya dekat Taylor. So Taylor tu bolehlah tengok, duduk kat situ, tengoklah foundation apa yang ada. Okay, kalau tak nak kat Negeri Sembilan, IPTS mana yang ada. Sebab kadang-kadang kalau dapat awam ni takut dapat jauh kan, kadang tak nak pergi jauh. So option yang ada mungkin parent minta pergi ke swasta. So itu salah satulah, boleh check sendiri dekat website institusi itu sendiri ya. Okay, bila penilaian, kebiasaannya untuk IPTA ni, penilaian tak banyak beza lah antara dengan swasta ni sebab dia depends pada subjek. So 40 hingga 60%, 40% penilaian perusahaan, 60% perpisahan. Iktiraf, awam. Untuk awam ni, untuk universiti IPTA ni, kebanyakannya dia lebih kurang macam IPTS, iaitu biasanya foundation ni dia dah spesifik untuk program tu sendiri.
Contohnya kalau tengok asasi undang-undang, asasi undang-undang di IPTA ni, so dia sebenarnya asasi tu memang dibuat untuk program undang-undang di universiti itu sendiri. Okay. So samalah macam swasta. So swasta pun kadang-kadang banyak lah. Kadang kita tengok, biasa swasta ni kita panggil sebagai foundation. Kalau foundation ni, kadang kita akan tengok banyak sebenarnya. Foundation in law, foundation in business, foundation in marketing. So apa beza dia sebenarnya? Itulah. Maksudnya biasanya program asasi tu dibuat untuk program IPT itu sendiri. Institut Pengajian itu sendiri. Alright. Kalau kita tengok kelebihan pula. Kalau tengok kelebihan, peluang tinggi biasanya untuk asasi tu mereka akan seraplah ke dalam. Peluang tinggi untuk swasta pun biasanya dia akan buat yang sama, iaitu dia akan ambil peluang untuk pelajar tu untuk masuk ke IPT tu tinggi. Maksudnya slot tu mereka dah sediakan lah. Okay. Lebih menumpu pada kursus, maksudnya bila kita dah belajar asasi tu, contohlah asasi in marketing, bila foundation in marketing ataupun asasi dalam perniagaan. So dalam bila kita ambil perniagaan di degree, kita dah ada asas lah, mudah lah So kekurangannya pula biasanya kita suka untuk tukar program. So bila dah dapat tu biasanya nak berhenti sayang lah kan. So that's why mana yang terbaik, boleh tengok satu-satu mungkin mana yang okey. Tapi kalau awam dengan swasta ni lebih kurang lah. Biasanya tak banyak beza. Tapi yang rasanya yang paling utama yang kena ambil tahu ialah selalunya untuk asasi ni ataupun foundation, dia nak masuk ke IPTA yang lain agak susah. Itu yang agak ada restriction sikit lah. Alright. Okay. Kita tengok pada STPM. Biasanya form 6 ni kalau selalunya orang masa zaman saya dulu lah, orang kata tak nak untuk form 6 ni sebab apa, nak kena pakai baju yang sama. Tapi sebenarnya tak juga. Kena pakai baju sekolah. Maksudnya one set lah kan. Kita pada nak masuk ke IPTA nampak tengok pakai baju biasa. Masuk ke kuliah nampak macam ni. Tapi sebenarnya STPM ni pun sebenarnya salah satu platform yang ada untuk you all sebelum sambung ke ijazah ataupun degree. Kalau kita tengok dulu STPM ni 1.5 tahun. Dia 3 semester. Ada juga kelebihannya, ada juga kekurangan sikit. Untuk 3 tahun sebab masa yang agak ambil masa sikit lah, 1.5 tahun. Biasanya kalau masuk asasi tadi, setahun je. Kalau SPM ni kuasa tak tinggi sangat sebab ni adalah under government. Okay. Beri ruang untuk rancang kewangan. Maksudnya you all ada masa untuk simpan duit bila nak ke Menara Gading, bila ke IPT. Kemudian package, okay, package ni kalau kita tengok SPM ni, subjek-subjek, kerana ada juga yang tanya, cikgu kalau ambil STPM ni apa benda yang kita akan ambil? Sebenarnya depends pada sekolah. Kerana sekolah tu ada yang offer yang aliran sains, ada juga yang offer aliran kemanusiaan. So boleh check pada KPM, Kementerian Pengajian Malaysia, dan boleh tengok pada sekolah-sekolah mana sebenarnya yang sekolah yang ada offer untuk STPM ni. Okay. Dan kena tahu juga STPM ni sebenarnya diiktiraf oleh Universiti Antarabangsa. Dia sama level dengan A-level. So STPM ni bila you dah habis, you boleh pergi overseas punya. Tak ada masalah sebenarnya. Okay. Okay, ni contoh package lah. Salah satunya macam saya ambil daripada wilayah persekutuan. So package satu dia ada biologi, dia ada chemistry, dia ada matematik. Tapi ada salah satu juga ramai yang kata STPM ni susah kan. Tu ada juga yang pro ada cons lah. Biasanya kadang kalau kita nak tanya pelajar yang belajar di FTA pun benda yang sama je, orang akan tanya cakap susah, ni susah. Yelah kan, nak tak nak pun kita kena belajar. InsyaAllah kalau you belajar, you buat yang terbaik, insyaAllah you boleh. Okay. Okay, STAM pula beza sikit dengan STPM, tapi dia sama level. STAM ni Sijil Tinggi Agama Malaysia. Kebiasaannya mana yang ambil pada sekolah-sekolah agama lah, sebenarnya SMA biasanya, sekolah menengah agama. So dia dah tahu dah, kalau dia rasa macam lepas SPM nak pergi ke Arab, nak pergi ke Mesir kan. Sebab apa, STAM ni sebenarnya dicipta, dibuat pada tahun 1999 apabila buat perjanjian antara KPM dengan Al-Azhar. Okay. Dia akan ambil 10 mata pelajaran melibatkan bahasa Arab, syariah dan usuluddin. Okay, ini antaralah you akan dapat mumtaz. STAM juga, jangan risau. STAM pun walaupun you tak dapat pergi ke luar negara pun, masih lagi diterima di IPTA. Sebagai contoh macam USIM pun kita terima juga.
Sebab apa? Sebab dia punya kos tu lebih kurang. Itu dia juga ada kos degree dalam bahasa Arab, degree dalam usuluddin. Right. Untuk diploma, saya rasa ini yang saya rasa ramai yang 40% or 50% juga daripada lepas SPM ni suka ke diploma. Okay, diploma ni dia biasanya 2.5 tahun ke 3 tahun khusus kepada bidang tertentu. Syarat dia biasanya tak terlalu ketat seperti asasi dengan matrikulasi dan lebih panjang, dan dia juga ada juga dalam IPTA dengan IPTS. Kalau kita tengok pada apa kelebihan diploma dengan risiko dia, kalau ikutkan kelebihan diploma ni, kalau you are pointer, yelah kalau diploma ni biasa 3 tahun. 3 tahun tu dah lebih kurang 6 ke 8 semester. Bila 6 ke 8 semester tu, you ada masa untuk betulkan. Okay. Dan dalam diploma juga, you ada praktikal. Bila praktikal ni, you ada peluang untuk expose kepada industri lebih awal sebelum kamu bekerja. Dan paling penting sebenarnya, diploma juga yang saya rasa mungkin ada ramai yang tak tahu, you all boleh buat kredit ataupun kredit assumption ataupun pengecualian kredit. Maksudnya bila you sambung degree, you boleh subjek yang you dah ambil diploma tak perlu lagi ambil dekat degree. Bila dekat degree tu maksudnya daripada 3 tahun tu mungkin you akan cut kepada 2 tahun. Ini antara kelebihan yang menarik lah bila sambung diploma. Ya, risiko pula biasanya ramai yang terleka kan. Bila masa tu panjang semacam malas je. Bila dah malas, so pointer pun drop. Tak belajar betul-betul. Kemudian kos pula, memang diploma ni agak lebih lama lah. Sebab lebih lama, so kos ni agak lebih tinggi sikit lah daripada asasi. Jumlah lepasan tinggi penat untuk belajar tempoh lebih lama. Sebenarnya saya cakap tadi. So ni antaralah tapi kalau ikutkan diploma juga dia ada banyak pilihan lah. Kebiasaannya kalau you all dah spesifik dah nak jadi apa, ada juga seorang kawan saya ni dia dah tahu dah dia nak jadi sebagian bidang sains, dia bidang microbiology. Bila microbiology tu dia ambil dapat diploma dekat ni, dia tak nak dah pergi matrikulasi. Sebab apa? Dia dah target dah dia nak pergi ambil microbiology dekat degree. So itu kelebihan kepada dia lah. Sebab apa? Dia dah ada asas. Dia dah ada asas, bila dia sambung degree, dia dah boleh cope dah dengan subjek-subjek. That's why pointer pun tinggi-tinggi. Biasa kalau yang related ni. Okay, next. Okay, kalau kita tengok matrikulasi, ini yang saya kata tadi. Matrikulasi ni ada dua. Dia ada progres 1 tahun, dia ada progres 2 tahun. Dia ada jurusan sains, dia ada banyak. Dia ada 15 buah kolej dekat Malaysia ni. Boleh katakan semua negeri ada. Tak silap saya cuma 2 saja. Wilayah Putrajaya dengan KL saja tak ada. Yang lain semua setiap negeri ada matrikulasi ni. Okay, wajib kena ada matematik tambahan. So apa kelebihan matrikulasi? Saya rasa ramai yang dah tahu dah. Masa yang singkat, kos ni. Tapi yang saya nak tekankan ni sebenarnya, salah satu yang kelebihan matrikulasi ni, yang saya nampak agak menarik lah. Pertama, ialah peluang untuk masuk ke Menara Gading sangat tinggi. Biasanya 2 pointer ke atas pun dah boleh masuk dah. Cuma, tak dapatlah kos yang kita minta. Yang kedua, sijil matrikulasi sebenarnya dah diiktiraf. Ni mitos. Ramai juga yang kata sijil matrikulasi ni tak laku. Bila dah habis tak guna dah kan. Sebenarnya boleh. Awak dah boleh bekerja pada grade 29. Itu pada start daripada tahun 2017 lagi. 1 Januari. Perkeliling pada 2016. Perkeliling telah dikeluarkan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam. Masa tu Jabatan Perkhidmatan Awam. So dah boleh dah. Boleh start pada grade 29. Okay. So tak rugilah. Maksudnya kalau masuk matrikulasi pun tak ada masalah. Tapi macam saya kata, setiap tu mesti akan ada kelebihan, mesti akan ada kekurangan. Kalau kita tengok kat sini kelebihan tempoh pelajaran singkat, diiktiraf, PTA. Ini kelebihan matrikulasi. Maksudnya you dah habis matrikulasi pun nak pergi ke Indonesia pun boleh. Ada sepupu saya pergi ambil doktor dekat Indonesia. Sekarang ni jadi doktor dah pun. Di hospital government. Okay, kemudian yuran pembiayaan lebih rendah. Kos mengajar tu lebih dah ditanggung oleh kerajaan. Okay, cuma matrikulasi ni ada sikit risiko lah. Ni terpulang pada diri masing-masing. Mungkin dia risiko, mungkin tak. So kalau ikutkan matrikulasi dia punya silibus dia lebih mendalam. Contohnya ambil NMAT. Kita rasa NMAT susah kan? Tapi NMAT tu lagi dalam sebenarnya. That's why NMAT tu subjek matematik memang matematik tambahan wajib
kena ada, barulah boleh masuk matrikulasi. Sebab matematik di matrikulasi tu lebih kurang macam NMATS dekat SPM juga. Pembelajarannya sangat pantas, setahun biasanya dia akan kompreskan. That's why setiap hari kalau boleh jangan terlalu lalai lah, leka kan. Kadang bila kita kat matrikulasi ni, risiko yang paling ni ialah bila kat sana kita dah bebas. Bila dah bebas ni, itulah kadang-kadang setengah ni, walaupun kadang-kadang ada juga kawan-kawan saya yang daripada sekolah bersama penuh. Tapi bila masuk matrikulasi tak berjaya. Mungkin time tu dia terlalai sekejap, dia tak dapat nak cope. Okay, that's why ni salah satu yang you kena tengok. Right. Okay, seperti yang saya sebut tadi, IPTA, IPTS. Okay, ini adalah antara yang sangat-sangat penting. Okay, saya rasa yang perlu tahulah, knowledge sekurang-kurangnya. Okay, ini sekurang-kurangnya dia tahu oleh mana yang nak sambung ke IPTS, Institut Pengajian Swasta. Kebanyakannya, beberapa tahun sebelum ni, termasuklah zaman saya pun benda yang sama, isu yang sama. Ada setengah program tu tak diiktiraf. So rugilah kan, maksudnya kita dah masuk, kita dah bayar, kita dah habiskan masa, tiba-tiba program tu dah diiktiraf. Jadi apa sebenarnya yang you all kena tahu? Ini sedikit knowledge yang you kena tahu. Sedikit info lah untuk tuan-tuan, puan-puan yang you perlu kena tahu. At least sekurang-kurangnya boleh check sendiri. Oh, program ni diiktiraf. Okay, sebagai contoh kalau tengok saya bagi contoh pada saya punya program National College Hospitality Management, saya ada beberapa program di MCHM, culinary, hotel, tourism, restoran dengan early childhood serta 2U2I. 2U2I ni 2 years dekat universiti, 2 tahun di industri. So kalau kita tengok kat sini, di bawah ni setiap template yang mana IPTS akan keluarkan, dia wajib letak nombor series ni. Nombor series ni ialah rujukan yang perlu ada. Kalau tak ada, awak boleh report dan mereka akan kena saman. Okay, kalau kita tengok kat sini, di bawah ni sebagai contoh saya ambil Diploma in Hotel Management. So bawah ni dia ada R/811/4/0108. Ini ialah nombor rujukan daripada KPT. Ini pula nombor rujukan daripada MQA dan ini 10. Ini yang paling mudah yang you boleh tengok. 10/22 ni maksudnya bulan 10 tahun 22 program ini sah. Maksudnya kalaulah set kat sini pada 9 stroke 9/2000 contohnya. Maksudnya 2000 bulan 9 2000 maksudnya dia dah tak valid. Okey, bila tak valid maksudnya tak sah lah. Bila program tak sah, ada banyak akan isu timbul di kemudian hari. Sebagai contoh, saya ambil contoh bila program tu tak diiktiraf oleh MQA ataupun KPT, so dia akan menyebabkan pertama awak takkan dapat PTPTN. Bila tak dapat PTPTN, sakitlah. Kita nak bayar bulan-bulan kan. Sebab kos satu diploma biasanya bukannya paling pun 15,000 ke atas lah kan. Yang kedua ialah isu dia awak program tu tak diiktiraf oleh mana-mana institusi ataupun you nak sambung belajar pun tak dapat lah. Bila tak sampai, awak setakat sampai diploma sahaja. Yang ketiga pun sama isu apabila you nak kerja di kerajaan. You nak sambung kerja di kerajaan ataupun you nak kerja dekat industri pun mereka akan lihat juga program ni. Adakah program ni valid? Sebab apa ada MQA ni? Sebab MQA ni lah yang menentukan dia punya quality program. Once dah dapat, maksudnya dah diiktiraf oleh MQA, maksudnya program kita ni dah ada kualiti lah. Mana-mana IPTA atau maksudnya you dah ambil diploma kat kita, you nak pergi mana-mana IPTA pun dah diiktiraf. Boleh dah, tak ada masalah. Antara lain ini antara contoh lah, maksudnya you orang boleh check sendiri. Satu, kerajaan MQA ataupun Malaysian Qualification Accreditation ni, inilah badan kerajaan yang menentukan akreditasi yang mengiktiraf program-program ni. Boleh check sendiri dekat sini, iaitu MQR. Kita nak check program tu dah accredited belum. Kemudian program yang diiktiraf, contoh you nak sambung ke luar negara, adakah program ni diiktiraf oleh Malaysia, pun boleh check dekat sistem ni. Okay, cara paling mudah ialah awak boleh download My MQR ni. Salah satulah. Okay.
Tadi kita cerita aliran akademik, so kita masukkan sekejap aliran kemahiran ni, kan. Sebab kadang-kadang bila ramai pelajar saya, cikgu saya punya result yang teruk. No, it's not in the end of the world. It's not in the end of the world. Tapi bukannya dah kiamat dah pun. Tapi ada banyak lagi peluang sebenarnya. Ini antara contohnya. Kan. Contoh yang you all boleh pergi ambil kursus-kursus dekat JPK, SIAS, LP, Attack dan seterusnya. Okay. Jakmara, Politeknik, semua ni ada kerajaan. You masuk, you buat yang terbaik, allowance pun juga akan kadang diberikan. Okay, apa yang khusus yang ditawarkan. Okay, ini adalah perjalanan yang you boleh plankan. You boleh ambil SKM 1, boleh ambil SKM 2, SKM 3 dan CJ kemahiran. So, bila dah dapat SKM 3, kalau you tak nak ambil diploma kemahiran, you boleh masuk diploma mana-mana pun boleh. Okay, sebagai contohnya, bila dah dapat diploma tu, you barulah ambil ijazah. Ataupun boleh ambil diploma lanjutan. Okay, kalau you dah dapat SKM tu contohnya. Ini antara contoh bidang. You kata tak minat nak belajar. Ini banyak sebenarnya. Kan? Malaysia ni ada banyak sebenarnya peluang pekerjaan. Kalau patutlah ada setengah yang mengatakan kalau semua nak jadi doktor, siapa nak jadi tukang gunting? Kan? So salah satunya kita kena sentiasa positif. InsyaAllah you just buat yang terbaik. Ini salah satu contoh. Rezeki tu insyaAllah akan ada. Memang peluang tu akan ada. Ini adalah contoh lah. You nak jadi pelukis bina-binaan, guru teknik, you nak pergi ke pelancongan, perhotelan pun boleh. Tak minat nak masak pun boleh. Kulineri pun ada. Okay. Pakai contoh lagi saya katakan result saya teruk, tak apa. Kalau contohnya, saya ambil contoh daripada program kami sendiri. You dapat 3 kredit saja dah cukup dah. Apa saja subjek, boleh dah masuk mana-mana program yang kita ada. Kulineri, you tak minat, you minat pergi ke melancong ke overseas, boleh masuk tourism, pelancongan. You minat memasak, you nak buka you punya kedai sendiri, boleh masuk restoran. You minat kanak-kanak, kan? Macam sekarang ni, kerajaan dah mewajibkan at least korang-korang ada diploma. Ni boleh diploma in early childhood education. Okay. Ini semua ialah kemahiran yang antaranya ada lah. Kalau lah rasa tak minat kemahiran, sebenarnya ada banyak lagi sebenarnya. Okay, ni saya ambil contoh. Saya tengok masa pun macam dah mencemburui. Ikutkan nak banyak cakap lagi ni. Suara pun dah makin hilang-hilang dah. Right, ini contoh lain. Latihan separuh perubatan. Awak nak ambil pun boleh. Ini contohnya nak jadi pegawai farmasi ke penolong pegawai farmasi pun ada. Right, lain-lain boleh. Ini contoh lain. Penerbangan kenderaan. Nak jadi cikgu boleh. Uniform pun boleh. Okay. Right. Jadi so far apa yang saya cuba simpulkan, apa yang kita boleh simpulkan kat sini ialah kepada adik-adik yang di luar sana, kepada ibu bapa, sebenarnya kita ada banyak di Malaysia ni, ada banyak sangat peluang sebenarnya untuk kita. Untuk anak-anak kita, untuk anda, untuk sambung belajar. Kalau ikutkan apa yang saya sharekan hari ini ni, rasanya tak sampai daripada 20% daripada platform yang ada lagi yang lepas SPM yang boleh pergi sebenarnya. Okay. So jangan malu bertanya, jangan rasa takut. Kalau lah rasa perlukan bantuan, perlukan apa-apa, boleh layari www.mshm.edu.my atau boleh singgah ke kami punya website, boleh tanya apa lagi peluang yang ada. Terutamanya kalau bidang kami ni, bidang hospitality lah. Okay. So sikit lagi, last. Suka saya bacakan quote ni, saya sangat suka. Menuntut ilmu adalah takwa, menyampaikan ilmu adalah ibadah, mengulang-ulang ilmu adalah zikir, mencari ilmu adalah jihad. Okay. So mana yang baik itu datang daripada Allah. So mana yang buruk tu datang daripada diri saya sendiri. Dan saya sangat mengharap apa yang saya kongsikan hari ini dapatlah menjadi sikit sebanyak asbab kebaikan untuk saya dan juga dapat membantu anda semua dapat sedikit idea ataupun plan apa yang target untuk akan datang selepas SPM ni. Dan
terakhir sekali saya doakan yang terbaik serta selamat berpuasa di bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bye.